Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang saya kasihi Al-Fadhil Dr. Azman Hassan selaku pengarah Jabatan Agama Islam Perlis, Pengurusi Masjid Dr. Rusdi, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ghani, sahabat saya belakang ni, Ustaz Ghani, Ustaz Irfan, hadirin jatan kuasa, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, saya jarang main masjid ni, masjid elok. Semoga Allah Ta'ala bagi pahala kepada orang yang menyumbang buat masjid ni, yang mungkin sebahagian mereka telah pun pergi menemui Allah Jalla wa'ala. Dan bina masjid ni antara pahala yang besar. Program yang kita buat ni lama dah program ni. Sebelum saya mai jadi mufti dah ada lah dulu ni. Dia orang namakan dengan Ihya'ul Masjid atau Ihya'ul Masajid. Kita sebut bahasa Melayu ni ihya' masjid lah, ihya' ada apa panggil. Ihya' maksudnya menghidupkan, hayat. Sebab tu kita ada perkataan, kita ada buku yang terkenal oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, nama Ihya' Ulumuddin. Kerana Al-Ghazali rahimahullah apabila dia melihat bahawasanya ilmu agama itu tidak hidup, dia jadi perbahasan rukun semayang, rukun wudu, rukun puasa, tapi ia tidak hidup. Ia menghidupkannya ialah khusyuk, yang menghidupkannya ialah ikhlas. Maka Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menulis kitab Ihya' Ulumuddin, satu kitab yang baik yang banyak membahaskan tentang makna kepada amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba Allah Ta'ala. Walaupun padanya ada hadis-hadis yang tidak sahih, yang dhaif dan seumpamanya, namun isi kandungannya secara umum adalah isi kandungan yang baik, yang banyak mendidik orang-orang yang membacanya, yang telah menyumbang dengan sumbangan yang agak besar kepada dunia Islam secara keseluruhannya. Dan saya nak sebut bukan Ihya' Ulumuddin, saya nak sebut perkataan ihya', yakni menghidupkan, yang menghidupkan. Dan kita cuba jadikan juga negeri Perlis ni negeri yang dihidupkan dengan ilmu. Tadi pengarah sebut pasal ni semua seluruh Malaysia tengok ni. Saya nak sebutlah, kita 24, 25, 26 ya. Norman Ali Khan akan datang ke Perlis, banyak hari duduk. Dia akan terlibat banyak aktiviti. Akan ada ceramah dia yang dia duk buat bersiri itu, salah satunya akan disambung di Perlis. Kemudian akan ada, dia pun akan kayuh basikal cari asnaf sekali, insya-Allah. Dan dia juga akan ada public lecture di Masjid Tuanku. So semua all are invited ke program tersebut. Dan insya-Allah akan ada tokoh-tokoh lain lagi yang kita akan jemput ke Perlis ini. Itu orang tanya, saya berusaha sedang jemput banyak tokoh-tokoh lain supaya kita menjadi pusat ilmu. Hadirin dan hadirat, kita datang ke masjid, kita salat di masjid. Saya selalu sebut bahawasanya salat berjamaah bukan saja ia mempunyai maksud
kita mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jal, tetapi melalui salat berjamaah juga Allah Azza wa Jal mengajar, dan Nabi SAW mengajar kita supaya kita tahu bagaimana adab dan peraturan-peraturan akhlak dalam bergaul di kalangan manusia. Sebab itu kita datang ke masjid, kita salat di belakang imam, makmum ikut imam. Imam rokok, makmum rokok. Kita disuruh duduk di dalam saf, disuruh merapat-rapatkan saf. Ini nak perbetui sikit lah. Kadang-kadang saya mayang masjid mata sini tu imam dia semua orang bahasa Arab, Syekh Irfan apa semua ni orang bahasa Arab, tak silap Setengah masjid ni dia tak apa tepat sauh, dia kata bukan sauh tu hak kapal tu, soft. Kadang-kadang banyak masjid kita sauh tu imam dah ingat dia nak berlabuh. Saya tak kata ni lah, mungkin dia orang tak peringat ke dah, tapi maksudnya ke depan ni dia sebut soft. Duduk di dalam soft. Padahal kalau nak ikut syarat sah, tak mana lah masjid, dalam satu masjid sah, tapi dia disuruh dalam saf. Nabi suruh duduk dalam saf, merapat-rapatkan saf. Bila rapatkan saf, orang ada bau antara satu sama lain, dia suruh pakai elok, dia suruh wangian datang ke masjid. Sebab dia mahu supaya manusia datang ke masjid datang dengan kasih sayang juga, dan balik juga dengan kasih sayang di dalam masjid sesama kaum muslimin. Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan riwayatkan oleh Imam Muslim, apabila seseorang mengadu kepada Nabi SAW, inni ta'akhartu an salatil ghada, aku lambat sembahyang subuh, kata dia, sebab malam tadi itu imam baca panjang. Hadis riwayat Abi Mas'ud Al-Ansari, baca panjang sangat. Dia duk kira tu imam dia hafal banyak, bukan salah baca panjang, tapi panjang terlebih. Kata rawi, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'izatin ashaddu mimma ghadiba yawma idzin. Aku tak pernah tengok Rasulullah marah lebih daripada marah pada hari itu dalam apa-apa ceramah Nabi. Hari itu marah sungguh Nabi. Pasal dengar, bukan pasal tu imam tak mai jadi imam. Tu imam panjang sangat. Nabi kata, ayyuhan nas, inna minkum munaffirin, fa ayyukum amman nas, dalam sebagian riwayat, fa ayyukum ma shalla bin nas falyujiz. Wahai manusia, sesungguhnya di kalangan kamu munaffirin, bagi orang lari dari agama. Fa ayyukum amman nas, sesiapa di kalangan kamu yang jadi imam kepada manusia, jadi imam pada orang ramai, falyujiz, dalam sebagian riwayat falyukhaffif, maka hendaklah dia ringankan sembahyangnya. Fa inna wara'ahu al-kabir wad-dha'if wa dhal hajah, kerana di belakang kamu dia, fa inna wara'ahu, di belakang dia itu ada orang tua, ada orang tak larat, ada orang ada hajat, dan sebagian riwayat wal marid, ada orang sakit. Nabi suruh ringankan, bukan ringankan tu setiap kali jadi imam baca qul huwallah, taklah, tapi maksud jangan terlalu panjang sehingga di luar daripada kemampuan makmum. Walaupun niat imam mungkin betul, niat imam baik, nak bagi orang dengar ayat Allah, nak bagi lagi lama sembahyang, kan lagi banyak pahala. Tapi agama ini ada sifat dan tabiatnya. Agama ini ia meraihkan semua orang. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya,
Nabi SAW menyebut, innallaha yuhibbu an yu'ta rukhasahu kama yakrahu an yu'ta ma'siyatuhu. Sesungguhnya Allah suka orang mendatangi kelonggaran yang diberikan olehnya, seperti mana dia memarahi, dia tak suka, dia benci orang mendatangi maksiatnya. Maksudnya apa? Kalau Allah bagi kelonggaran, kita pilih kelonggaran. Allah kata orang yang bermusafir letih, Allah bagi buka puasa, ni musafir sampai dekat nak pitam tak buka puasa, tak bagus. Walaupun kita tak ada, aku nak tahan juga, nak menunjuk, tak suka. Agama tak suka macam tu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ada satu orang berpuasa sehingga dia pitam. Semua orang duk tengok kat dia. Nabi kata, "Mahadha, apa ni?" Dia kata dia saim, dia puasa. Nabi kata terkenal dalam hadis, "Laisa minal bir as-saumu fi safar." Dalam sebahagian riwayat Nabi cakap dengan lahjah Yaman, "Am minal bir am saum am safar." Bukan daripada benda yang bagus berpuasa semasa musafir. Bukan tak boleh puasa sampai musafir, tapi kalau puasa sampai pitam macam ni tak badan lah. Maksudnya apa? Maksudnya agama ini ada tabiat dia. Tabiat dia meraihkan orang lain. Tu imam umpamanya, mungkin dia seorang-seorang boleh semayang satu malam baca sampai 3 juzuk, tak apa seorang-seorang dia. Apatah pula semayang sunat, tak apa. Hak orang yang ikut belakang, kadang-kadang sahabat pun tak tahan ikut Nabi, tak apa. Hak tu tak wajib, pilihan, dah hang nak ikut. Sebab tu semayang tarawih, tak apa, baca panjang-panjang. Tapi semayang Isyak, orang semua kena semayang. Orang lelaki semayang di masjid, orang perempuan pun semayang di masjid. Saya tak bersetuju dengan fatwa yang menyatakan orang perempuan afdal semayang di rumah. Sebahagian orang pergi Mekah ada fatwa daripada Arab Saudi, dengan saya hormatilah, ulama-ulamanya kata afdal semayang di rumah ataupun di hotel. Tapi saya berpandangan seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi dalam Al-Muhalla, yang mentarjihkan perempuan pun macam mana lelaki digalakkan salat di masjid, melainkan jika dia datang masjid tu dapat mudarat yang lain, malam-malam gelap bahaya, tu cerita lain. Yang ni bab lain, nanti kita bahas tentang khilaf para fuqaha dalam masalah ini dan kenapa kita mentarjihkan pandangan yang seperti itu. Apa yang saya nak sebutnya ialah agama, semua orang datang ke masjid dan orang jadi imam. Bila semayang fardu, semua orang kena semayang masjid. Masjid kita umpamanya tepi jalan, subuh pada hari hak lewat sikit, orang pukul 7 nak kena bersiap pergi pejabat, kita baca surah 4 kat 6.50, kita tu imam umpamanya. Ini menyebabkan munafir, orang lari agama, dia meraihkan semua. Tok imam kata, aku tak pergi mana hari ni. Tak apalah tok imam tak pergi mana, orang lain nak pergi mana. Nabi marah macam tu. Sebab Nabi mau semua orang dapat beramal dengan agamanya secara kolektif, secara berjamaah itu di masjid. Maka imam dia meraihkan semua orang. Dan demikian juga ahli-ahli fatwa, dia tak boleh bagi fatwa yang keras sehingga menyebabkan 2-3 orang saja boleh amal. Dia mesti melonggarkan fatwanya supaya orang boleh amal. Sebab tu kata para fuqaha, ahli fatwa kena pakai hak payah untuk diri dia, hak mudah untuk orang ramai. Kalau fatwa untuk orang, buka bagi lueh, tapi hak dia sendiri amal, bagi payahlah. Tanda warak dia di sisi Allah Jalla wa'ala. Dan Sufyan Al-Thawri kata, fatwa itu maksudnya berikan kelonggaran pada orang. Kalau nak keras, semua orang reti keras. Maka agama ini bukan soal keras, agama ini bukan soal menyusahkan. Sebahagian orang fikir lagi susah lagi kuat agama. Tak betul. Tak betul. Sebab tu kadang-kadang, yang ni saya sebut daripada dulu 10 tahun dah, kadang-kadang orang jadi imam di lebuh raya apa, dia tak faham.
Orang tolak dia jadi imam, nampak dia macam kemas, janggut apa semua kan. Dia pun jadi imam, dia pun tibai baca surah panjang. Orang nak naik bah. Kawan hak duk semayang duk ketak dah tengok. Sambil semayang mata duk juling jam lah. Sebab dia pun masa ni hampa baru tahu aku imam mana kan. Taklah kita suzon kat dia. Tapi maksudnya kan kerana apa? Kerana dia tidak ada fiqh. Sebab tu antara yang para mufassirin apabila menafsirkan makna hikmah kan, Allah hantar Rasul itu membaca Alkitab, yatlu alaihimul kitab wal hikmah, membaca kepada kitab dan hikmah. Hikmah itu sunnah. Dia hikmah daripada perkataan hakim. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah hakim. Hikmah, hukum satu hal, tapi tahu bagaimana meletakkan hukum pada tempatnya, itu hikmah. Itu hikmah. Maka memilih hukum betul pada tempatnya adalah hikmah, supaya agama itu diamalkan dengan penuh santun dan penuh ruang untuk setiap orang dapat mengamalkannya. Nabi SAW itu tabiatnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa akhadha aisarahuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diberi pilihan dua benda, melainkan dia pilih hak mudah, malam yakun isman, sikit selagi mana dia bukan dosa. Jadi bila ada dua pilihan, Nabi cenderung pilih hak mudah selagi mana ia bukan dosa. Maka agama ini tabiatnya dia ada ruang. Satu orang dalam hadis Muslim datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya Nabi, apa yang Allah wajibkan? Nabi beritahu semayang 5 waktu. Ada tak yang lain daripada itu? Dia tanya Nabi. Nabi kata ada. Ada in tatawwa'. Jika kau nak buat sunat adalah. Kalau nak sunat adalah. Dia kata aku nak buat banyak tu. Tak mau tambah, la azid wala anqus. Tak mau tambah, tak mau kurang. Nabi kata aflah in sadaq. Dia akan berjaya jika dia benar. Karena ada orang masa ada orang masa tak cukup. Mayang subuh, lepas mayang subuh tak ada nak apa, turun ambil kenderaan pergi buat kerja. Sehari duduk tengah kerja dah nak sembahyang zuhur tu pun cukup masa lah. Mayang zuhur, lepas tu sambung kerja. Dia susah. Ada orang pegawai mungkin boleh, lepas tu sunat lagi. Allah Azza wa Jal, macam saya sebut selalu, Allah Azza wa Jal dalam memberikan pahala kepada hamba bukan semesti semayang saja. Hak wajib dia buat, kawan ni buat hak wajib, lepas hak wajib buat sunat, dia dapat pahala semayang sunat. Kawan ni buat hak wajib, sama-sama wajib buat, lepas buat hak wajib, kawan ni nak semayang sunat tak dan, tapi dia pergi cari rezeki, susah payah, dia dapat pahala cari rezeki. Yang penting pahala yang dibawa kepada Allah Ta'ala. Kawan ni semayang zuhur, semayang kita semayang Isya lagi 4 rakaat, saya semayang, Ustaz Irfan semayang, Dr. Azman semayang, Ustaz Muhammad Ghani semayang, semua salat, tapi pahala tak sama dengan kadar masyaqqah. Kata Al-Imam Al-Izz Abdus Salam, dengan kadar masyaqqah maksudnya apa? Dengan kadar kesusahan orang tak sama. Ada orang nak boleh main semayang jemaah ke masjid pun payah, nak tinggal barang di rumah tu. Ada orang kalau tak main kata duduk tengok TV kan. Ada orang nak main susah kerja, kadar susah dia, 4 rakaat sama, pahala tidak sama, seperti yang disebut oleh ulama-ulama usul di dalam masalah ini. Maka dengan itu rahmat Allah Jalla wa'ala luas. Maka Nabi tak bagi sempitkan agama dalam soal-soal tertentu saja, supaya kita melihat bagaimana manusia boleh mengutip pahala, bukan dalam perkara-perkara tertentu. Kadang-kadang dia kurang di sini, dia tambah di sana, dia kurang di sana, dia tambah di sini. Maka Nabi jadikan benda yang standard, yang membabitkan orang ramai, dimudahkan. Bila mari masjid, dimudahkan.
urusan di masjid dimudahkan. Dan ini adalah tabiat agama ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'i latar manusia ni. Latar manusia ni. Macam-macam keadaan. Sebab itu kita baca dalam hadis, ada orang kencing dalam masjid, tak patut kencing dalam masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mula-mula main kat Nabi eloklah. Dia main mula kat Nabi, dia kata kat Nabi, Allah marhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatlah aku dan Muhammad, kau jangan rahmat orang lain, kami dua orang lah. Dia badui, sekolah dia banyak tu ya. Nabi kata, kau sempitkan yang Tuhan luaskan. Ajazta wasi'an, kau telah sempitkan benda yang luas. Rahmat Allah luas, tak usah bagi. Takkan kita dua rahmat, biar rahmat semua. Dia pun tak apa, dia faham. Dah faham, bangkit pergi kencing pula dah. Siapa tak marah kencing dalam masjid? Kalau kawan kita ludah dalam masjid, kita bangkit luku pula dah. Tapi yang sebaik masjid dulu tak macam lah, ada kapek dah apa. Dia pasyak. Faqama an-nas liyaqa'u alaih. Orang berbangkit nak pukul lah dia, kencing dalam masjid. Nabi kata, innakum tub'asuna muyassirina wala mu'assirin. Kamu ni Tuhan hantar mai, maksudnya kamu ni Tuhan ajar bagi mudah lah, tak usah bagi payah. Nabi kata pi ambil ayak, pi curah atas tempat kencing dia tu. Jadi ayak tu kencing turun di bawah. Ada beberapa perkara dalam faedah dalam hadis ni, di antaranya faedah fiqh lah. Kalau tilam hak jenis tebai tu, budak kencing takkan nak pergi tebuk basuh kat tengah tu, nak angkat tak larat nak patah pinggang kita kan, kena tilam. Tilam rumah saya murah je lah kan, tilam rumah tuan-tuan nak kaya-kaya ni kan. Jadi ambil, kata para fuqaha, maka tuang air atasnya sehingga atas kencing tak dia turun ke bawah, tak apa. Balik pada hadis ni, Nabi SAW suruh mudahkan. Maka jadi tabiat agama, sahabat yang dihantar semuanya memudahkan. Nabi hantar Muaz, Nabi hantar sahabat-sahabat yang lain, Nabi suruh mereka mudahkan. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Mudahkan, jangan payahkan, bagi khabar gembira, jangan bagi orang lari daripada agama. Sehingga Nabi SAW ada benda yang mungkin Nabi tak berapa minat, tapi Nabi ra'ikan tabiat manusia. Dalam hadis yang selalu kita baca merata lah kan, kita semua tahu, pada hari raya Abu Bakar masuk, tengok ada orang menyanyi, dua orang perempuan, jariyatan, dua orang gadis, kawan-kawan Aisyah, mughanniyatan, dia dua orang penyanyi, nyanyi dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Menyanyi. Kata Abu Bakar, mizmaru syaitan fi baiti Rasulillah. Seruling syaitan di dalam rumah Nabi. Marah Abu Bakar. Kata Nabi, da'huma ya Aba Bakrin, inna li kulli qaumin 'idan fa hadha 'iduna. Biarlah wahai Abu Bakar, semua orang ada hari raya, ni kan hari raya kita. Allahu Akbar. Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam Bukhari juga, Nabi SAW datang dalam satu majlis perkahwinan Ansar. Tengok sengap je orang Ansar, tak bunyi apa, majlis kahwin. Baru ni ada orang tanya saya, boleh tak nak apa gendang hadrah ni nak kena, boleh saya kata, sebab Nabi hadir senyap. Nabi kata, amma ma'akumullahu fa inna ansar yu'jibuhumullahu.
Dalam sebagian ada, ala tughannuna 'alaiha. Nabi kata lah, itu dalam riwayat Ibn Hibban, ini dalam riwayat sahih, dalam as-sahih, Nabi SAW kata, tak ada ke nyanyian? Fa inna ansar yu'jibuhumul lahu. Orang Ansar kan suka nyanyian. Nabi pula pergi tanya, apa tak menyanyi? Mula dia ingat tak mau nak menyanyi kan, Nabi mai menyanyi apa? Nabi tanya, Nabi kata orang Ansar apa kan suka menyanyi? Nyanyilah. Bukan kerana Nabi ini suka nyanyian, tetapi Nabi SAW meraihkan keperbagaian ini. Ini yang saya sebut, Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada satu orang nama dia Anjashah. Anjashah ni dia hadi ni dia penyanyi, penyanyi malam. Penyanyi malam ni orang Arab, bila dia naik unta malam-malam, dia naik unta kan, dia naik unta, nak bagi unta tu laju, dia kena menyanyi. Daripada dulu penyanyi tu dia akan tarik unta tu dengan lagu tu, dia akan tarik unta tu lebih pergi ke depan lagi. Dia panggil hadin. Sebab tu Imam Ibn Qayyim ada kitab Hadil Arwah ila alim al afrah. Hadi itu maksudnya hadil, yang tarik, yang Nabi ada seorang nama Anjashah. Kalau dia menyanyi, habis pakat apa? Unta laju. Nabi kata, pelan-pelan wahai Anjashah, mahlan ya Anjashah, la tuksiril qawarir. Wahai Anjashah, jangan lagu pelan-pelan, jangan laju sangat, jangan pecahkan kaca. Maksudnya jangan bagi wanita-wanita yang duduk atas unta tu tak boleh nyanyi kuat sangat. Unta jangan laju, orang perempuan tak boleh nak duduk atas unta tu. Bukan saya nak cerita pasal menyanyi, tapi saya nak cerita Nabi meraihkan bagaimana keperbagaian manusia yang ni. Bukan kerana Nabi suka menyanyi. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi tengok pertunjukan dalam masjid. Lepas daripada ni orang buat pertunjukan di dalam masjid, orang pegang lembing, pedang dalam masjid. Aisyah juga tengok. Dalam riwayat Bukhari juga adalah hal yang sama, tapi dalam riwayat Imam Ahmad dia tambah, dia kata li ta'lama yahud inna fi dinina fushah wa inni ursiltu atau bu'ithtu li hanafiyati samhah, supaya orang tahu bahwasanya fi dinina fushah, pada agama kita ini ada fushah. Wa inni bu'ithtu bil hanafiyati samhah, aku ini dibangkitkan dengan satu agama yang sangat pemaaf, yang lurus lagi sangat pemaaf. Maka dengan itu urusan agama ini diambil dengan lunak oleh semua orang. Sesiapa yang nak mengamalkan yang paling baik, dia amal untuk diri dia. Dia nak berzikir panjang sampai 2 jam, 5 jam, dia boleh zikir. Tapi bila dia bawa orang, dia hendaklah bawa dengan kadar bagaimana semua orang dapat mengisinya. Untuk dia sendiri tak apa. Bila kita menguruskan orang, kita menguruskan orang supaya kerana orang ni tak sama. Ada petani, ada cikgu, ada pekerja, ada orang yang tak ada masa boleh nak dan singgah. Saya kagum. Saya semayang subuh biasanya sama ada Sentua, ataupun saya semayang di di Seriap, ataupun kadang-kadang saya pergi ke Alwi atau masjid lain, tapi biasanya ada salah satu 2 masjid ni. Saya kagum dengan orang-orang yang driver bah, driver lori, berhenti lori, kejar masa nak solat subuh. Ni bandingkan sebahagian kita mai senang relax, lepas tu boleh pergi kena kopi lagi sejam, semayang 15 minit, kopi sejam kan.
Tapi mereka tu nak boleh berhenti bah, nak salin orang duk dengan nak kejar masa dengan al-ajr bi qadaril masyaqqah, pahala dengan kadar masyaqqah. Semuanya mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati. Bila kita jadi imam tepi jalan, kena teringat samalah, bukan game pencen je belakang ni. Driver ada, nak pergi sekolah ada, nak pergi pejabat ada, maka ra'i. Bukan saya cerita bab ni kerana masjid ni tak ra'i, pasal saya cerita bab ni pasal semua orang tengok, jadi supaya semua orang maka kita semua yang jadi imam, yang jadi bapa juga kena ra'i. Anak-anak ada perbezaan. Sebab tu kadang-kadang di sini cikgu banyak, kita ada mentaliti kita apa, exam oriented. So kita ni kalau boleh semua orang doa A, semua kena dapat 8A 9A, baguslah, tak apalah. Bila kita doa supaya anak kita dapat berjaya, tengok-tengok anak kita kurang berjaya, sebahagian ibu bapa dia rasa doa dia tak mustajab. Itu pun kadang-kadang kita salah sangka kepada Tuhan juga. Doa kita mungkin mustajab kerana Allah Azza wa Jal, kita tak tahu lagi anak kita ni dia ke depan jadi apa. Mungkin pada hari ini nampak macam kurang berjaya, tapi mungkin 10 tahun lagi dia hak paling berjaya. Doa bapa dia yang 10 tahun lepas. Mungkin sebagai orang kita tengok dia ada berjaya, kemudian jadi macam-macam pada dia. Kalau boleh dia dapat A semua, dia berjaya lah, alhamdulillah lah. Tapi oleh kerana sebahagian niat kita dalam A ni kerana kita punya pride, kita punya maruah ibu bapa tu, tak apalah bagus, tak apalah kita tingkatkan A, tapi hendaklah kita jangan sangka kejayaan tu hanya satu itu. Allah bagi pada anak-anak kita berbagai-bagai. Ada yang boleh bahagia ni, ada yang boleh bahagia ni, ada yang cepat baca ingat, ada yang baca kurang ingat, kerja tangan cepat. Maka bapa macam pemimpin, dia juga meraihkan kepelbagaian itu. Dia belajar di mana? Dia belajar di masjid lah, sebagaimana imam meraihkan makmum. Demikian menjadi bapa meraihkan kaum keluarganya, menjadi ibu meraihkan kaum keluarganya. Ini adalah agama yang rahmat, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengajar kita mengambil pendidikan daripada salat dan seumpamanya. Hadirin yang dirahmati Allah, saya terlajak. Biasanya kita ni saya ceramah sekejap ya, buka pada soal jawab, dan saya ada 5 minit sebelum ni, lepas tu kita sambung lagi soal jawab ni. Saya buka pada sesi soal jawab, insyaAllah. Ada soalan? Aircon dia bukan tak sejuk, kurang. Tadi pengusi bagi tahu saya dah, sebab apa? Sebab apa masih? Dia buka lah kan? Memang saya tahu dan jumpa hadis-hadis yang sahih dalam bab salat dan lain-lain lagi seperti yang dilakukan di Perlis, tapi masalahnya saya masih terbawa-bawa dengan cara tempat saya. Adakah menjadi salah saya? Kebenaran itu dia bukan kaitan dengan Perlis ataupun kaitan dengan negeri mana ataupun Saudi. Dia kebenaran. Hatta mazhab, kita tak kata kebenaran duduk dalam satu mazhab saja. Tak semesti kalau main daripada Perlis dia mesti semua betul. Tak semesti juga kalau main negeri lain dia salah. Betul dan salah terletak kepada
nas Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala secara saya nak kena perbetul hak tu dulu, kerana kita tak pernah claim kata semua hak kita kata betul. Kita tak pernah claim. Kita claim bahawasanya seperti mana Al-Imam Syafi'i kata bahawasanya kalamuna sahih wa yahtamilul khata'. Perkataan kita sahih, mungkin juga salah. Wa kalamu ghairuna khata' wa yahtamilu sahih wa yahtamil, boleh jadi yang salah tapi boleh jadi sahih, selagi mana hal itu ialah hal yang membabitkan soal-soal yang ada nas. Kadang-kala ada perkara dalam agama ni ada apa benda, ada perkara yang pertama ada dalil pada satu pihak, dalil tak berpihak pada satu pihak yang lain. Setelah kita tengok dan teliti, kita pun yakin bahawasanya apa yang kita amalkan tak ada dalil, dan apa yang dia amalkan oleh orang lain itu ada dalil. Kalau kita masih mengikut cara lama kita kerana kita terbiasa dengan cara itu, kita salah, kerana kita telah mukhalafah, menyanggahi apa yang kita yakin lebih diredai di sisi Allah kerana ingin mengikut hawa nafsu kita. Satu, mengikut hawa nafsu. Kadang-kala apa yang kita baca, kita tengok kawan kita buat tu amalannya betul, dan kita tengok amalan yang kita amalkan juga betul dari segi dalil. Kemungkinan juga ada perkara yang Nabi SAW dia buat 2-3 cara, ataupun dia benarkan 2-3 cara. Kemungkinan macam ada orang puasa 9 dengan 10, ada orang puasa 10 dan 11, ada orang puasa hanyalah 10 saja. Tapi kalau dia puasa 9 saja, tanda tak apa betul lah, kan? Kerana Nabi asalnya kita kata Ashura. Kita tengok, wala taqfu ma laysa laka bi'ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tak ada ilmu mengenainya, kerana pendengaran, penglihatan, jantung, jiwa kamu ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ikut dalil, dan dalil itu ialah dalil bukan kita yang simpulkan, dia disimpulkan oleh para fuqaha, para mujtahidin, para ulama yang memahami dalam hal yang seperti itu. Kalau kita tahu bahawasanya apa yang kita amal tak ada dalil, saja dah duduk biasa lama dah buat dah, kita nak kira buah kita lama, kita kena bayang macam ni. Semua hak kita amal dalam agama ni bukan kerana nak bersosial saja. Tak. Semua hak kita amal ni kita akan berdiri depan Tuhan Jalla wa'ala. Setiap kita hendaklah berusaha mencari atau berusaha supaya apa yang dia amalkan ni dia boleh jawab di depan Tuhan. Pasal apa hang buat macam tu? Kita kena kata ittiba'an li nabik, kerana mengikut Nabi mu. Kalau kita dah sebenarnya memang ada orang abang hak Nabi engkau, tapi dah orang kampung lu buat macam tu lah. Yang tu tidak akan melepaskan kita daripada jawapan di sisi Tuhan. Tapi kalau kita kata saya faham macam ni, memang kita faham sungguh macam tu di atas dalil-dalil yang bagi. Kalau kita kata saya tak mampu, kita ni tak mampu baca dalil, ada orang memang tak mampu, maka yang tak mampu nak tengok dia tak mampu sungguh ke tak. Nombor kereta pun orang kata 3, dia kata 6 umpamanya, tak boleh dah, umur pun dah tua. Orang kata makcik dalam hadis Bukhari, ada Bukhari ni orang mana, hak duduk belah Kedah juga, jadi dia tak tahu kan. Oh yang tu tak apa payah. Riwayat Imam Muslim mana pula ni, kita ni bukan Muslim dah ke. Jadi kepada orang macam tu, berpada dialah dengan mengikut apa yang kadar-kadar yang dia mampu. Tapi hak lain kita ni semua pandai, daripada tak reti boleh reti, beg kulit, beg tak kulit kita cari bagi betul boleh kan. Minyak betul dengan minyak palsu kita cari betul boleh kan. Baju original dengan baju tipu pun kita pergi cari, branded dengan hak fake punya pun kita cari boleh. Tiba-tiba nak cari dalil agama kita tak mau semak. Kita bukan nak ijtihad baru, kita baca
apa yang telah disebut oleh para ulama. Kalau orang kata kita ni tak boleh fikir dah, ulama je boleh fikir, kalau macam tu semua orang tak payah main mengaji kuliah masjid ikut dah. Kita mengaji kerana kita boleh fikir. Kita ni sat kot, kita bangsa bangsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Si A terima duit rasuah dan beri sumbangan pada pertubuhan B. Bolehkah pertubuhan B terima duit tersebut untuk menguruskan pertubuhan dan memberikan sedekah kepada asnaf, sedangkan pertubuhan B tahu duit itu duit rasuah? Pertubuhan B itu pertubuhan yang menolong golongan yang memerlukan. Perkara ni saya dah sebut banyak kali, tapi tak apalah saya sebut untuk tuan-tuan faham secara umum tentang bagaimana kita dalam menerima sesuatu pemberian. Sesuatu pemberian yang kita terima, hendaklah kita tanya status pemberian tu, dia bagi itu atas apa. Kalau dia bagi itu di atas dasar pemberian, maka hukum dia pemberian lah. Kalau dia bagi itu atas hutang, maka hukum dia hutang. Sebab tu akad itu sesuatu yang penting. Contoh, ni contoh saya dah buat puluh kali dah, ratus lebih buat habis lah. Dah tanya kan, sekali ada orang tak kata dia masa tu tak lahir lagi pula kan, kita sebut.
Satu orang hutang dengan kita RM10,000. Punyalah lama dia tak pernah duk bayar. Telefon tak angkat, kita kata hangui dah duit aku ni dengan dia ni. Mai 5 tahun kemudian muncul dia. Bawa mai RM10, gedebum dia tak kata, "Nah, hutang hang itu ambil balik." Oi, kita tak ada duit hang lah ni, no? Kan? Ada duit, no? Alah, aku baru kena loteri hari ni. 100,000 aku bayar 10,000 hutang. Boleh tak kita ambil? Semua dah fikir. Boleh tak kita ambil? Ha? Boleh. Sebab apa? Kita bukan ambil duit loteri. Kita ambil duit apa? Kita ambil duit hutang. Loteri dia punya urusan. Dia berdosa. Sebab tu maka kita tak tanya duit tu pi kat dia. Kita tanya duit tu mai kat kita. Kalau kita nak kena tanya duit tu pi kat dia, kita tak boleh menega dalam dunia ni. Orang main nak bayar kita menega, bayar duit, duit yang nak bayar kedai makan saya ni, duit ni ambil mana? Pakai tak boleh menega lah. Kita pergi rumah orang jamu kita, makan nasi, mai makan nasi, kita pun naik. Ni nak habang sikit lah ni, aku mengaji sikit lah ni lah kira macam takut Allah Ta'ala ke. Ni nasi lauk gulai emang ni, duit hang beli mana? Dia ambil gulai, dia jurih atas kepala kita. Duit ni dia suruh jurih belang kata. Sebab kita tidak disuruh sehingga ke peringkat itu. Maka Nabi SAW terima pemberian daripada orang Yahudi, kadang-kadang bagi pada, walaupun Yahudi terkenal dengan riba dan seumpamanya. Nabi terima hadiah daripada maharaja-maharaja, walaupun kadang-kadang maharaja itu melakukan kezaliman di kalangan mereka. Melainkan kalau dia bagi kat kita tu untuk meraihkan kezaliman. Dia kata, "Jom, malam tadi aku kena judi punya bagus, hari ni aku belanja mai." Yang tu tak boleh lah. Sebab itu macam menggalakkan kemungkaran, ataupun kita pula macam meraihkan kemungkaran. Tapi kalau dia tak sebut apa, dia bagi kat kita, kita tak tanya. Kerajaan bagi kat kita gaji. Dulu ada orang kata kerja kerajaan duit tak halal. Mana boleh tak halal? Kita bukan ambil cukai hak mai daripada mana, kita ambil gaji kita. Ini yang menyebabkan Abdullah ibn Mas'ud dan seumpamanya boleh ditanya tentang pemberian daripada jiran, yang jiran tu didapati makan riba dan seumpamanya, dia kata dia boleh. Barirah, ada orang sedekah kepada dia makanan, dia bagi kepada Nabi. Kita Nabi tak boleh makan sedekah. Nabi kata walaha sedekah walana hadiah. Hak sampai kat dia tu sedekah, hak dia bagi kat kita tu hadiah. Jadi status tu hendaklah kita bezakan. Kalau tidak, kita tak boleh hidup dalam dunia ni. Nak pergi raya sama orang, raya Assalamualaikum, orang hidang kuih raya ni, kuih raya ni semua halal. YB nak tanya sikit, YB nak bagi duit kat sini, YB duit halal ke duit rasuah? Pening kita. Jadi kita tak disuruh tanya benda-benda yang seperti itu. Kerana kalau tidak, kita tak boleh hidup. Untuk itu juga, yang ni selalu saya sebut, maka duit satu orang anak, satu orang isteri lah, tengok orang perempuan di belakang ni kan, suami dia ni kerja entah apa-apa tak tahu, betul tak betul, tipu orang ke apa, kadang-kadang pergi kerja katalah, kita dengar cerita macam suami ni tak betul sikit kerja, dia balik mai, dia beli beras, dia beli ni baju sekolah anak, dia bagi apa, dia beli lauk kat isteri dia boleh makan ke tak? Boleh ke tak? Boleh. Sebab mungkin duit tu mai kat dia, mungkin mai kat suami tu mungkin cara yang haram, tapi duit tu sampai ke isteri ialah tanggungjawab nafkah
yang mesti diberi oleh suami kepada isteri. Macam mana duit yang sampai kat kerajaan, mungkin ada duit cukai arak, tapi duit yang sampai kat cikgu, kat ustaz, ialah duit gaji ustaz. Kalau kita nak fikir hak sampai kat orang tu, kita tak boleh buat apa lah, kita tak boleh menega lah. Tu saya selalu buat contoh macam contoh bodoh lah, tapi bodoh-bodoh pun boleh faham. Kita pi ke apa, supermarket, depan kita tu kata orang beli arak RM50 dia bayar duit arak 50. Kita pula pergi beli makanan lain RM50 juga, kita bagi duit 100. Dia ambil duit 50 tadi, dia bagi kat kita duit baki lah, pasal barang kita 50. Kita tanya jangan ambil tu duit arak tu, ambil duit 50 kat sebelah. Ambil duit 50 kat sebelah tu. Betul ya kita kata gitu? Tak, yang haram tu bukan duit. Yang haram tu apa? Muamalat tu. Yang haram tu akad lah. Yang haram tu pengurusan antara seseorang dengan seseorang yang lain tu atas dasar apa? Maka dengan tu tak betul sebahagian pakar motivasi dan juga ustaz juga yang kata kalau sekiranya pak tu dapat pendapatan haram, anak makan, anak jadi benak. Pak yang buat haram, Tuhan pergi benakkan anak. Adakah adil? Mana mungkin? Ini kadang-kadang terlebih dalam beragama. Lebih, dia mungkin habaq benda jangan dapat yang haram, tapi dia seolah-olah menyatakan Tuhan tidak adil, bapa punya salah, anak yang kena. Bapa pergi haram, yang benak pak dia. Apa sebab anak pula pergi benak? Anak terima nafkah. Kalau tak dapat nafkah tu, dia nak makan macam mana? Ini jaga-jaga sikit. Kadang-kadang motivasi ni sama ada yang PhD betul ataupun PhD tipu. Kerana hal-hal yang macam ni akan menyebabkan hulu di dalam beragama, kerana kita tidak faham konteks hukum di dalam fiqh. Agama ini ada keluhuran dia. Tuhan ni kita kena tahu, Allah ni tak zalim. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang yang boleh menanggung dosa tak akan tanggung dosa orang lain. Anak, isteri tak tanggung dosa suami. Suami, melainkan isteri sendiri duk pergi pakatkan suami. Dia terima nafkah. Hak benak suami dah. Katakanlah pak dia terima rasuah, pak dia buat balik bagi kat anak dia beli baju sekolah. Hak tu nafkah. Nak tangkap pak dia kalau dia rasuah. Apatah lagi kalau dia bubuh sampai memilion-milion dalam almari pejabat. Sebab itu pandangan-pandangan agama ni jangan lajak lah. Kita lajak mungkin bagi orang dengar sedap, tapi orang akan simpul Tuhan tak adil. Tuhan tak adil. Mustahil sebenarnya yang seperti itu. Ada lagi soalan? Macam mana? Ya. Soalan dia, kita baca Quran dalam surah Al-Maidah, kita jumpa Allah kata wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tak hukum dengan hukum Allah, dia orang kafir. Tapi Allah juga kata zalimun, Allah juga kata fasiqun. Siapa yang tak hukum dengan hukum Allah, dia fasik, dia zalim. Para fuqaha, para mufassirin, mereka bincang tentang ayat ini. Pertama, apa maksud tak berhukum dengan hukum Allah? Apa maksud? Adakah seseorang tak berhukum dengan hukum Allah tu mesti hukum hudud? Ataupun banyak lagi hukum? Kita tak hukum dengan cara hukum Allah dengan anak isteri kita?
Kita tak adil, Allah suruh adil antara anak-anak kita, kita tak adil. Ke abang kita bagi banyak sikit, ke adik tu kita tak suka, kita tak bagi. Harta pusaka Allah suruh bagi cara hukum Tuhan, kita tak bagi umpamanya. Nak buat contoh. Kadang-kadang orang duk teringat wa man lam yahkum ni, dia duk teringat tu ya. Saya nak berkenang sikit ayat ni. Pejabat di bawah urusan kita, bini kita. Kita tak ikut hukum. Kita ada dua isteri, Allah suruh adil antara keduanya, kita zalim. Kita jadi kafir atau tak? Jangan kita kafirkan anak orang lain je. Yang ada ni kafir kita nak. Maka para mufassirin di dalam menafsirkan ayat ni, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia telah menafsirkan ayat ni dan diriwayatkan oleh banyak para mufassirin, oleh Al-Qurtubi dan sebelum itu At-Tabari meriwayatkan dalam menafsirkan ayat-ayat ini. Keadaan pertama satunya ialah sesiapa yang tak berhukum dengan hukum Allah, dia jadi kafir. Ibnu Abbas menyebut kufrun duna kufrin, kufur yang tidak menjadi kafir. Maksud macam panggil orang kafir lah. Kerana bukan semua kufur tu keluar agama, kadang-kadang dia nama aja kan. Sibabul mu'min fusuq wa qitaluhu kufur, kata Nabi. Maki orang mukmin fasik dan perangi mereka menjadi kafir, kufur, mengkufur. Tapi berperang orang Islam, Ali dan Talha berperang, adakah mereka jadi kafir? Tak. Melihat kepada keadaan, maka bukan semesti terus menjadi kafir. Maka ayat fasik, sebahagian para mufassirin kata jika dia hukum dengan lain daripada hukum Allah, tapi dia tak kata hukum lain daripada hukum Allah itu, hukum tu lebih baik daripada hukum Allah umpamanya, dia fasik, dia mungkin zalim. Tapi bila dihukum dengan selain daripada hukum Allah, kemudian dia kata hukum Allah ni tak terpakai, hukum Allah ni umpamanya tak bagus, ini boleh menatijahkan kekufuran. Tapi kita kena faham pula apa itu hukum Allah. Apa itu hukum Allah? Kerana nanti yang kita sangka satu je hukum Allah, padahal mungkin dua hukum Allah. Saya buat contoh hak mudah nak faham. Semayang berdiri, ini semayang kita, semayang Isyak ni kita berdiri, itu hukum Allah dan Rasul ke tak? Berdiri tu hukum. Kalau dia duduk, aku ingat nak duduk orang ni, hampa berdiri lah, berapa lama dah duduk berdiri, salah ke tak? Salah, menyanggahi hukum Allah. Tapi kalau dia sakit dia duduk, hukum Allah ke tak? Hukum Allah. Puasa pada bulan Ramadan, hukum Allah ke tak? Hukum Allah. Kalau tak puasa, menyanggah hukum Allah tak? Menyanggah hukum Allah. Tapi kalau dia musafir, dia tak puasa, Allah benarkan tak? Allah benarkan juga. So kita kena faham dulu apa hukum Allah. Potong tangan, hukum Allah. Tak potong tangan kerana tak cukup syarat, hukum Allah ke tak? Hukum Allah. Tak buat undang-undang tertentu kerana tak cukup syarat-syarat yang Allah mahu, hukum Allah. Pergi haji, hukum Allah. Tak pergi haji sebab nak bagi makan anak isteri pun tak cukup, juga hukum Allah. Maka hukum Allah tu sendiri jangan dok faham potong tangan je hukum Allah. Tak potong pun kadang-kadang hukum Allah. Kerana melihat kepada hukum Allah ada syarat dah. Keluar zakat, hukum Allah. Tak cukup syarat, nak makan pun tak ada, tak keluar zakat, juga hukum Allah. Maka kena faham maksud hukum Allah sebelum kita nak rumuskan orang itu kafir atau ia fasik ataupun ia zalim. Maka dia kena faham apa itu hukum Allah.
Ini memerlukan ta'anni, kerana kita telah lalui satu zaman ada puak yang bernama Khawarij dalam sejarah Islam. Khawarij dia berperang dengan Ali bin Abi Talib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan dia menyatakan kedua-dua puak, dua-dua ni Ali kafir, Muawiyah juga kafir, dan dia kafirkan juga Uthman. Syiar yang diangkat oleh Khawarij ketika itu, inil hukm illa lillah, tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Oleh kerana Ali, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, sesiapa yang tak hukum dengan hukum Allah mereka menjadi kafir. Maka Khawarij telah mengkafirkan Ali kerana tak berhukum dengan hukum Allah, kerana terlibat dengan peristiwa tahkim dengan Muawiyah, dan dia telah mengkafirkan Muawiyah, lebih daripada itu mengkafirkan juga Uthman, kerana mereka semua pemerintah yang tak berhukum dengan hukum Allah. Kerana hukum Allah tu menurut tafsiran dia, ramai yang telah mati. Ramai orang mati. Yaqra'una al-Quran wa la yujawizu hanajirahum, baca Quran tak lebih pada halqum mereka, membunuh orang-orang kerana berbeza pendapat dengan mereka atas slogan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, siapa yang tak berhukum dengan hukum Allah mereka orang kafir. Ali memerangi Khawarij. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW kata, qatalahum adna ta'ifati ilal haq, yang memerangi Khawarij ialah puak yang paling dekat kepada kebenaran, yakni puak Ali yang memerangi Khawarij, bukan puak Muawiyah. Hadis ini telah diistidlalkan oleh ahli sunnah bahawa Ali lebih benar daripada Muawiyah di dalam perbezaan mereka. Aina syamsu min Suraya wa aina Muawiyatu min Ali, daripada mana bintang dibanding matahari dibandingkan Suraya, di mana bintang dibandingkan Ali. Ahli sunnah tak kata dibandingkan Muawiyah dan Ali. Ahli sunnah menyatakan Muawiyah tak tepat dalam hal ini, tapi dia tak mengkafirkan Muawiyah. 2-3 hari ni hari Syiah nak angin pasal Karbala. Tapi saya nak menceritanya ialah berlanjutan golongan yang mengkafirkan kerana firman Allah wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Sebab itu maka penting untuk kita faham maksud hukum Allah dalam ayat ni. Ni bukan cerita baru ni, cerita kafir nu zaman Ali lagi tu, lawan kafir dah pasal menuduh tak melaksanakan hukum Allah. Kemudian kita tengok zaman ni ada pula apa Daesh, ISIS, tak tahulah ISIS ni mereka punya drama ke apa, tapi yang pentingnya dia pun sama juga kerana tak berhukum dengan hukum Allah. Dia buat hukum Allah. Orang neri duduk tengah perang, makanan tak ada, orang curi, tangkap tangan tok atas meja macam ni, takik bagi putih macam tu. Semua dunia tengok. Lagilah dia sangka hukum Allah, sedangkan Nabi kata la tuqta'ul aidi fil ghazw, jangan kamu potong tangan pencuri ketika di dalam peperangan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Tak boleh potong masa perang. Tak boleh potong, kata Al-Auza'i dalam Sunan At-Tirmidzi, kerana bimbang nanti orang yang kena potong tu dia lari meninggalkan agama. Maka saya katakan, kalau kita buat undang-undang Islam sehingga orang bakal lari meninggalkan agama kerana salah faham konteksnya, maka kita dilarang seperti mana Nabi melarang dalam hadis tadi. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Terima kasih soalannya. Tanya sikit kadang-kadang hutang. Sebenarnya ada nama Allah ni hutang kita. Kata kita dengar-dengar dia pergi buat haji. Macam mana dia punya haji dia? Haji dia wallahu ta'ala alam. Dari segi hukum haji sah, dia buat haji cukup syarat sah. Tapi dia buat haji ni untuk siapa? Pasal apa dia buat haji? Dia buat haji kerana nak memenuhi tuntutan Tuhan. Tapi Tuhan menuntut supaya dia menyelesaikan dulu
sangkutan hutang dia dengan manusia. Bila dia pergi di depan Tuhan, dia kata aku dah haji, Tuhan akan menyuruh dia membayar hutang ni. Kerana ini hubungan dia, hukum dia, hubungan dia dengan manusia. Dia kata tak apalah, pahala haji telah padam hutang. Tak boleh. Kita kena faham, yang padam-padam ni dia babit antara kita dengan Tuhan. Dosa ni manusia mata kita lain, tapi hakikat di sisi Tuhan lain. Minum arak, bukan kata minum arak boleh, tak kira abang kata minum arak haram. Tapi dosa minum arak antara satu orang hamba dengan Tuhan. Zina sekalipun antara dia dengan Tuhan. Dia taubat, dia apa? Dia dengan Tuhan. Sebab tu Tuhan dalam ayat-ayat Tuhan dan nas-nas Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, dalam benda-benda dosa peribadi ni dia nak tutup. Dia letakkan 4 orang saksi tengok orang zina. Mai mana nak boleh tengok 4 orang bagus duk tengok 2 orang berzina, nampak betul-betul. Hak lelaki ke dalam perempuan, hak kawan tu duk terus macam biasa, duk tengok, biar orang duk tengok dia. Tak mungkin lah. Maksudnya nak jadi 4 orang saksi ni tak jadi kot. Melainkan kawan tu memang dia mental betul lah. Dia boleh duk tunggu lagi sampai orang main 4 orang keliling ni. Artinya mustahil. Sebab apa? Sebab Tuhan tak mau benda ni bawa ke tengah, selesai dengan Tuhan. Sebab tu kalau kata kita 3 orang tengok, hak 3 orang pula kena, pada 3 orang bagus-bagus belaka, dia pun berzina, tuan hakim, tangan mana seorang lagi tak ada. Ara'aita, kata Umar pada Ali dalam majlis syuranya, ara'aita law na amirul mu'minin syahada imra'an 'ala zina, apa pendapat engkau jika Amirul Mukminin menyaksikan orang berzina? Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Nabi kata law salaka Umar fajjan salaka syaitan fajjan akhar. Jika Umar lalu satu jalan, syaitan lalu jalan lain. Takkan Umar nak bohong kot? Nabi pun bagi tentang Umar ni. Kata Ali, alaihi bi arba'ati syuhada, wa main 4 orang saksi, au ala dhahri Amirul Mukminin hadzal qadzaf, ataupun kita sebab 80 rotan atas belakang Amirul Mukminin. Sebab hukum Tuhan demikian. Sebab apa? Payah. Tapi rompak, curi, zina, rompak, curi lebih mudah, sebab yang ni babitkan dengan orang lain. Orang datang kepada Nabi, Nabi semua tak mau kekeh ni. Nabi tengok, zina itu ya Rasulullah fatahir ni, aku berzina wahai Rasulullah, bersihkan aku. Nabi tak mau, tengok sini, tengok sini, tengok sini. Nabi kata fala la'allaka ghamas, la'allaka qabbalt, kau raba je kot. Nabi kata kau cium-cium ya. Nabi kata zina itu ya Rasulullah fatahir ni, aku berzina wahai Rasulullah, bersihkan aku. Dia mau sangat, Nabi hukum. Tapi kalau orang main habaq, tuan hakim saya merompak, merompak, tunggu tuan-tuan, kena tahan. Kita hantar rompak kot, nak pindak ni kot. Pasal rompak, bunuh, yang ni babit antara kita dengan orang lain. Maka tabiat agama, dosa kita dengan Tuhan, dia cuba tutup dan dia suruh kita pergi minta ampun. Dosa kita dengan manusia, dia buru. Sebab apa? Sebab itu dia suruh kita tulis bila kita hutang. Ayat Quran suruh kita tulis sebab apa? Nak bagi ada bukti. Takut tak kira dia tak, mana aku dah hutang, hang mimpi tu. Dia tak mau. Faktubu, tulis. Dia mau ada bukti, dia mau lekat kes lah. Sebab dia nak menjaga hak antara manusia. Maka hutang orang, curi barang orang, rompok atau benda orang, ambil atau orang, rasuah, duit dalam almari, duit hilang. Tapi nak kata rasuah lah susah sikit, kerana ta'rif rasuah dengan derma tu keliru dia kadang-kadang. Cumanya ialah apabila kita tahu hal ni,
maka kita hak kita dengan Tuhan tu senang. Allah maghfirli ya Rabbi. Tapi rompak, ambil kata orang, hak ni nak kena minta halal kepada Tuhan dia. Melainkan jika minta halal tu membawa kemusnahan yang lain, kita hantarlah pergi balik ke dah. Kita terambil barang orang, Islam tak apa istighfar kot, boleh kau guna pula barang ni, tak, kena hantar balik. Kalaupun tak mau habaq minta maaf, takut lagi dia macam cantas kaki kita ke apa, kita kena hantar hak orang. Demikian juga hutang. Sebab tu semua orang mati syahid pun hutang tetap sangkut. Padahal syahid besar, syahid besar. Wallah, ada. Kenapa Syiah kita tak boleh? Syiah ni dari segi realitinya dia wujud. Kita nak nafi dia wujud tu tak boleh lah. Dia wujud lah. Kalau kita kata orang Syiah kena bunuh orang Syiah, tak betul. Nak bunuh macam mana, berapa puluh juta nak bunuh. Penduduk Iran, penduduk Bahrain, sebahagian daripada orang Kuwait, ada sikit ada berapa juta di Saudi juga. Sudah banyak lah. Cuma di rantau kita ni, pasal apa kita tak bersetuju dengan Syiah? Syiah ni, saya terima manusia ni ada perbezaan pendapat, tapi dia beza yang baik. Banyaklah beza dia tu. Tapi banyak juga agama lain pun berbeza dengan kita. Kalau kita kira disuruh beza, Hindu pun beza dengan kita. Tapi Syiah ni dia akan membawa kepada, dia guna jenama yang sama, dia guna Islam juga. Dia akan bawa pada tumpah darah. Sebab dia adalah satu mazhab nostalgia. Pada 10 Muharram, dia, tuan-tuan baca artikel saya tengok dalam Express di UK punya news, tuan-tuan tengok dengan macam Guardian dan seumpamanya, all around the world punya berita tentang Syiah hari ini. Dia kata orang Islam menumpahkan darah mereka di dalam ritual agama mereka. Orang Islam telah mencederakan kanak-kanak yang masih kecil dalam ritual agama mereka. Dia ambil gambar darah berlepak Syiah di Pakistan ni semua. Dia kata inilah Islam yang diberitahu kepada orang US, orang UK, orang Barat, orang lain. Semua orang tak berani dengan Islam pasal tengok Syiah punya upacara ni. Tu tak cerita lagi hak khurafat lain. Tuan-tuan, saya pernah pergi di India, di tempat Imam Bara, Chotabara, tempat bangunan mereka, malam-malam tutup lampu, kemudian bercampur semua petunjuk macam-macam Syiah. Apa yang saya nak sebut ialah dia mazhab nostalgia, mengingati nostalgia lama. Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, kita sayang Husain, apa tak kita sayang tok dia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jaddal Husain, beratuk kepada Husain. Sayang kita pada Husain. Apa kita sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sayang kita pada Husain, kita sayang dia Husain. Kita tak pernah apa-apa ungkapan untuk merendahkan Husain bin Ali. Para sahabat juga sayangkan kepada Husain, sayang juga kepada Al-Hasan bin Ali. Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, di dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri telah memberi nasihat kepada Al-Husain bin Ali supaya jangan keluar ke Kufah, kerana penduduk Kufah menipu. Datukmu telah diberi pilihan antara dunia dan akhirat, dia telah memilih akhirat. Al-Husain telah berijtihad, dia nak pergi. Ibnu Abbas yang merupakan sepupu dia juga menasihati dia jangan pergi. Dia telah dibunuh oleh orang-orang Kufah. Berbagai-bagai pandangan terhadap pembunuhan itu. Tidak ada Sunni yang meredai pembunuhan itu. Sebahagian membabitkan nama Yazid bin Muawiyah.
Tetapi semua orang tahu, seperti kata Ibn Qalun dan selain daripadanya para muhakkikin, Ibn Salah menyatakan bahawasanya bukanlah Yazid bin Muawiyah yang membunuhnya, tetapi tentera di sempadan yang membunuhnya. Ibnu Ziyad dan seumpamanya mereka yang terbabit di sempadan yang membunuhnya. Cumanya para ulama, orang ramai telah memarahi Yazid kerana Yazid itu tidak mengambil tindakan kepada pembunuh, kerana mereka itu tenteranya yang menjaga sempadan. Dan sebahagian mereka telah memarahi Yazid, mengutuk Yazid, tapi tidak ada bukti Yazid yang membunuhnya. Tak apalah kata Yazid ke membunuh, tapi tak ada bukti. Dia adalah merupakan khalifah yang berada di Damsyik. Peristiwa itu berlaku di Kufah, Iraq. Bukan zaman dulu dia duk main WhatsApp ni hampir bunuh siapa Azad. Surat nak sampai pun lama. Bukan zaman ada fax, ada telefon, hey, Assalamualaikum, dia main tak mana dah, hanya duk biar kali ni. Tak ada. Cuma orang menyalahkan dia kerana kenapa dia tidak bertegas. Kemudian dia mengambil, Yazid telah mengambil keluarga Husain yang selamat, membayar dan memberikan kepada mereka. Ada kelemahan Yazid dan kutukan orang kepada Yazid dalam banyak peristiwa, tapi nak menuduh dia membunuh tidak ada cukup bukti. Tetapi ada beberapa orang telah terbabit yang sepatutnya Yazid mengambil tindakan pada mereka. Maka mungkin Yazid zalim kerana tidak mengambil tindakan kepada pembunuh cucu Nabi SAW. Tetapi yang merancang pembunuhannya ialah penduduk Kufah yang kemudian mengaku mereka sebagai Syiah yang mendukung Husain. Mereka lah yang sebenarnya mengkhianati Husain. Tidak ada siapa yang meredai hal itu. Tidak ada siapa yang meredai hal itu. Tidak ada Sunni yang pernah meraihkan pembunuhan itu untuk mereka mengingati saban tahun dan berdendam dengan Sunni terhadap peristiwa itu. Tapi ia telah menjadi mazhab darah yang mengingati nostalgia lama yang tak ada siapa, sendiri create cerita, sendiri mewujudkan kesedihan. Mereka yang mengandaikan dalam al-imamah wa siyasah yang mereka sandarkan kepada Ibn Qutaibah yang sebenarnya bukan kitab Ibn Qutaibah pada sisi sebahagian muhaqqiqin. Maka kata sesungguhnya Umar bin Khattab telah membakar pintu Fatimah binti Rasulullah dan kemudian tendang pintu tu telah timpa Fatimah dan tertikam dada Fatimah mati sebenarnya, dibunuh oleh Umar bin Khattab. Lalu mereka membenci dan melaknat Umar di atas cerita yang dibuat oleh orang zaman dahulu, diwarisi oleh orang zaman kemudian, tanpa mereka melihat kebenaran fakta. Rawi-rawi yang tidak benar di dalam Tabari seperti Abu Mikhnaf, Yahya bin Lut dan seumpamanya yang membawa cerita-cerita yang tak benar ini telah menjadi racun yang menyebabkan umat Islam telah berbunuhan saban tahun kerana peristiwa yang telah berlaku 1400 tahun yang lepas. Nak hidup dalam cerita semalam yang semua kita tak tahu nak baiki hal itu. Tak ada siapa yang pernah, tak ada seorang sahabat yang terbabit membunuh Husain. Semua sahabat menangisi peristiwa pemenggantian Husain. Satu orang datang daripada Kufah menemui Ibnu Umar, bertanya tentang hukum darah yang ada di bajunya. Ibnu Umar marah padanya, kau tanya hukum darah di bajumu, kau tidak bertanya apa hukum darah cucu Rasulullah yang ditumpahkan. Sahabat menangisinya. Syiah nak salah siapa? Nak salah siapa? Bukan Sunni yang terlibat pun. Ini di Perlis pun masuk. Syiah Pendang mai ke sini kan. Kalau Pendang duduk dalam Perlis senang kita pergi dialog kan. Ada ya? Tuan-tuan, bila orang percaya satu benda, kita tak boleh pergi ambil screwdriver buka kepala dia, retuk-retuk supaya keluar balik dia percaya, tak boleh. Kita tangkap, kita tambat, kita kurung dia duduk percaya macam tu. Pemikiran hanya boleh dihapuskan dengan pemikiran juga. So kita kena dialog, kita kena panggil orang Syiah, kita kena bagi tahu hujah dia. Tak boleh hang Syiah, kita kena tangkap. Dia dah tersilap jalan. Kalau orang bukan Islam pun kita bagi tahu agama yang betul,
Mereka ni barangkali nak kebenaran, simpati kepada keluarga Nabi, mereka tersilap, maka kita kena bagi tahu mereka. Saya panggil dah dulu Syiah Perlis ni mai ke pejabat, cuma duk sibuk 2-3 hari ni nak kena panggil depa, nak panggil Tok Syekh depa mai kita forum dengan kita. Kita buat di masjid ni boleh? Boleh tak? Ustaz ni kita kacau. Kita buat, kita tanya, bagi orang daripada dengar kan. Tapi nak kena panggil ni ya lah yang pandai lah mai kan. Bukan kerana kita pandai, kita pun panggil yang pandai lah kan. Kalau tak ada yang pandai, kita bodoh ni pipi lah dialog dengan depa kan. Macam mana? Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahruma. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Makasih banyak pada pihak masjid.